Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak, edisi Selasa 23 Februari bersama saya, Abang Muasli Abang Abdul Samad. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak bercadang untuk meminta semua syarikat di bawah sektor seperti pembinaan, pembuatan, perladangan, perkilangan untuk mengemukakan strategi penguatkuasaan dalaman yang diambil dalam mencegah wabak COVID-19. Timbalan Ketua Menteri yang juga pengurusi JPBN, Dato' Amar Douglas Ugah Empas berkata, ia bertujuan untuk menjamin keselamatan para pekerja di bawah sektor berkenaan. Dato' Amar Douglas Ugah memaklumkan cadangan itu dibuat dalam satu mesyuarat bersama Majlis Keselamatan Negara bagi mengetahui langkah-langkah penguatkuasaan syarikat dalam mencegah COVID-19 secara lebih efektif. We are going to write to them, asking them to present to us their in-house enforcement strategy. Beliau berkata demikian semasa sidang media harian COVID-19 di Kuching semalam. Dalam sidang media sama, beliau turut memberitahu kes positif COVID-19 yang dikesan di Sarawak meningkat dengan 22 kes baharu yang dilaporkan semalam dengan satu kematian turut dilaporkan. Beliau memberitahu daerah Kuching mencatatkan kes tertinggi iaitu 67 kes diikuti daerah Sibu 63 kes. Kes kematian yang direkodkan semalam melibatkan seorang lelaki warga tempatan berumur 58 tahun yang telah mendapatkan rawatan di Hospital Sibu. Dato' Amar Douglas Ugah juga memaklumkan dua kluster baru diisytihar iaitu kluster Emperoh Jambu di Kuching dan kluster Sungai Bakong di Meradong, manakala kluster Stutong di Kuching diisytiharkan tamat. Sehubungan itu, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD Kampung Jambu Padawan dilaksanakan bermula hari ini hingga 8 Mac depan. Menurut Dato' Amar Douglas, keputusan pelaksanaan PKPD tersebut setelah 42 kes positif melibatkan kluster tersebut. Beliau turut memberitahu PKPD bagi kawasan rumah pangsa dan perumahan Taun Villa Sibu Jaya dilanjutkan mulai 26 Februari 12.30 malam hingga 4 Mac depan. Dalam pada itu, Polis Sarawak akan memperkasakan pasukan pematuhan COVID-19 yang akan bermula di daerah Kuching. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Aidi Ismail berkata lebih 950 anggota dari agensi-agensi penguatkuasaan akan membantu bagi tujuan tersebut. Dato' Aidi Ismail memberitahu pasukan pematuhan COVID-19 ini akan dibantu agensi-agensi lain seperti ATM, Rela, APM, Unit Keselamatan Negeri Sarawak dan pihak berkuasa tempatan. Menguatkuasakan SOP yang sedia ada dan keduanya untuk meningkatkan tahap pematuhan SOP di kalangan masyarakat. Yang ketiga adalah memaksimumkan kehadiran anggota-anggota penguasaan di tempat-tempat tumpang ramai. Jelasnya lagi, bagi daerah Kuching ia akan dipecahkan kepada 15 zon melibatkan 9 buah balai polis yang terdapat di Ibu Pejabat Polis daerah IPD Kuching, manakala 6 balai polis di bawah IPD Padawan. Bercakap pada sidang media di Kuching semalam, Dato' Aidi memberitahu bahawa ketua polis balai akan menjadi pegawai zon untuk menilai keadaan dan situasi semasa. Penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai yang layak menerima suntikan vaksin COVID-19 diminta membuat pendaftaran. Menteri Muda Utiliti Bekalan Air Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata usaha itu penting untuk melindungi diri serta orang sekeliling. Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi yang juga Adun Pantai Damai menjelaskan pengambilan vaksin itu walaupun tidak wajib namun amat digalakkan untuk diambil bagi memastikan keselamatan orang sekeliling. Sebagai medical doktor, saya menggalakkan semua kita menjalani vaksinasi ini. Sebenarnya this is not something new. Kita telah pun divaksinate seawal usia kita 3 bulan. Remember when you are small, kita ada triple antigen, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Lepas tu 9 bulan kita diberi booster, kita diberi polio vaksin, kita diberi hepatitis vaksin. Kalau kita pergi ke umrah, pergi haji, kita ada meningitis. Sebenarnya we have a lot of vaccine already inside our body. Banyaklah. So this only another one. Satu lagi vaksin. Jadi tidak ada masalah. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita pada Majlis Pelancaran Program Wi-Fi Sarawak Linking Urban Rural Nation Saluran di Kampung Sungai Aur, Telaga Air, Kuching. Datuk Dr. Abdul Rahman memaklumkan Kampung Sungai Aur, Telaga Air merupakan kampung kedua dipilih untuk pelaksanaan program itu selain Kampung Sungai Laut dan Dun Pantai Damai.
Kemudahan Wi-Fi saluran ini merupakan inisiatif tanggungjawab sosial korporat oleh Lembaga Multimedia Sarawak SMA. Sementara itu, Ketua Kaum Kampung Sungai Aur, Tahir Busman berharap dengan adanya jaringan internet di kawasannya ia dapat memberi manfaat kepada lebih 25 ketua isi rumah dan juga sekolah rendah dalam kawasan kampung itu. Apabila internet pada hari itu bukan besar kemungkinan lagi, memang ada harapan kami untuk meningkatkan lagi, untuk mendekatkan kepada semua kepada pelanggan-pelanggan yang ingin dengar. Jadi senang. Sebelum ada internet dulu memang kami ada rasa suka dikit lah. Harap kadang-kadang kalau line handphone tidak ada, kemudahan asas tidak ada. Walaupun mempunyai bilangan penduduk yang sedikit, namun kampung itu terkenal dengan aktiviti nelayan tradisional yang mana 19 penduduknya turut menjadi pembekal kepada penghasilan kuih asli yang dikenali sebagai kuih speed. Salah seorang pengusaha kuih itu menyatakan pelaksanaan program Wi-Fi di kampung itu memberi sinar baharu untuk mereka menjalankan perniagaan dan pemasaran secara dalam talian serta berhasrat akan meningkatkan lagi hasil pengeluaran. Tapi terpaksalah kita pergi ke Pengkalan untuk Pengkalan lepas air ke hujung kampung lah maksud kami untuk mendapatkan line untuk kata orang bila dah dipost dalam semua online macam orang akan macam order dengan kami melalui WhatsApp ke. Pelbagai bantuan dihulurkan untuk penduduk terjejas ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di 20 blok rumah pangsa dan perumahan Taun Villa Sibujaya. Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Dudong yang diwakili pengurusinya Wong Ching Yong yang juga tampil menyampaikan bantuan untuk meringankan beban keuangan yang dialami mereka. Menurut Wong Ching Yong yang juga timbalan pengurusi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu, beliau berkata pihaknya banyak menerima maklum balas penduduk yang memohon bantuan termasuk susu tepung. We receive a lot of requests from parents, so we try to help, chip in a bit to help. Pampers, they have requests, but I was told that the Kebajikan will provide Pampers, so we provide milk powder. Sumbangan itu diserahkan kepada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat yang akan membantu mengagihkan sumbangan susu tepung itu kepada penduduk yang memerlukan. Dalam pada itu, pengerusi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu SRDC Sempurai Petrus Ngelai memberitahu inisiatif itu disambut baik oleh pihaknya kerana ia mampu meringankan beban penduduk terjejas. Dan saya mengharapkanlah usaha ini dapatlah diikuti oleh orang lain dan hendaklah dibuat melalui saluran yang betul. Kita hendaklah menyerahkan bantuan kepada pihak kebajikan dan kebajikan akan menyerahkan kepada mereka. Beliau ditemui ketika majlis penyerahan susu tepung itu yang diadakan di Perkarangan Perpustakaan Sibujaya. Turut hadir menyaksikan penyerahan itu adalah Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Dr. Anwar Apai. 4 lagi pos kawalan sempadan Angkatan Tentera Malaysia ATM antara Sarawak dan Kalimantan Indonesia akan beroperasi akhir tahun ini. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Datuk Zamrus Muhammad Zin berkata Kerajaan Negeri Sarawak telah membenarkan penambahan pos kawalan sempadan itu bagi memenuhi keperluan semasa. Jelasnya penambahan pos kawalan sempadan itu bukan untuk menandingi bilangan pos kawalan dibina oleh Tentera Nasional Indonesia TNI. Setakat ini terdapat 15 pos kawalan ATM beroperasi di sempadan Sarawak Indonesia berbanding 99 pos sempadan milik TNI. Bukan nak berlawan tapi nak seimbangkan. Jadi untuk peringkat pertama ni pada tahun 2021 ni Sarawak telah meluluskan 4 pos. Mana peruntukan tu daripada Kerajaan Malaysia tapi tanah yang dibenarkan tu daripada Negeri Sarawak lah. Jeneral Tan Sri Datuk Zamrus ditemui media selepas majlis penyerahan aset Op Benteng di pos Serikin di Bau. Dalam pada itu, beliau mendedahkan kekuatan jumlah sebenar tenaga ATM akan diagihkan secara seimbang seluruh negara bermula tahun ini. Bagi pemerintahan timur meliputi Sabah dan Sarawak, 1/3 kekuatan sumber manusia akan dimobilisasikan selain penambahan aset baru. Pada majlis ini, Jeneral Tan Sri Datuk Zamrus turut memandu uji kenderaan pelbagai permukaan ATV yang merupakan antara 99 aset baru diserahkan. Peruntukan sejumlah RM9.5 juta telah disalurkan oleh Kerajaan Sarawak bagi menaik taraf Masjid Al-Muttaqin Sarike yang kini sedang dalam proses pembinaan. Menurut Menteri Muda Pembangunan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar,
Datuk Len Talif Saleh, proses menaik taraf masjid tersebut mempunyai 3 fasa dan kini sedang giat dilaksanakan. Datuk Len Talif menjelaskan bagi fasa pertama dan kedua projek ini ia menelan kos sebanyak 7 juta ringgit, di mana fasa pertama ini akan mengambil masa selama 6 bulan bagi menyiapkan dewan tertutup dan dijangka siap pada bulan Jun. Dari segi perancangan yang telah kita buat, kita telah meluaskan, melebarkan tempat bersolat dari tempat asal additional 1,500 dapat bersolat. Tidak termasuk di dewan inilah. Ujarnya bagi fasa ketiga dengan berbaki 2.5 juta ringgit, sebuah rumah persinggahan, pagar baharu dan prasarana lain akan dibina. Beliau berkata demikian kepada pihak media semasa melakukan lawatan di Masjid Al-Muttaqin Serikei baru-baru ini. Dalam pada itu, jelasnya kerja-kerja membina baharu tanah perkuburan Islam di Serikei sedang giat dilaksanakan. Ia sedang dibina di atas tapak seluas 10 hektar di penghujung Jalan Baji di Sentubu dengan kos 2 juta ringgit yang diluluskan Kerajaan Sarawak tahun lepas. Katanya kerja-kerja menimbus tanah di kawasan tersebut sedang dilakukan ketika ini dan akan mengambil masa 3 bulan untuk disiapkan bergantung dengan keadaan cuaca. Beliau berkata tanah perkuburan Islam yang baru itu akan dilengkapi sistem pengesanan lot kubur menggunakan sistem penentu dudukan sejagat GPS bagi memudahkan waris mencari kubur ahli keluarga mereka. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi 23 Februari. Saya Abang Muasli Abang Abdul Samad, patuhi SOP COVID-19, lindungi diri dan keluarga. Assalamualaikum dan salam hormat.